وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai kita dapat bersama dalam majlis zikir. Dalam seterusnya kita meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar wa Da'awat oleh Imam Ghazali, dan kita masih lagi dalam bab tentang kelebihan istighfar, fadilatul istighfar. Dalam pertemuan yang lepas, kita membaca beberapa petikan hadis yang menegaskan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang walaupun telah diampunkan dosanya, telah dijanjikan syurga dan sebagainya, tapi beliau baginda tetap melazimi, mengamalkan istighfar dan 70 kali ataupun 100 kali sehari. So, apatah lagi kita sebagai manusia yang tak lepas daripada dosa dan sebagainya, lagilah patut kita melazimi istighfar itu. Dalam petikan yang berikutnya, Imam Ghazali menukilkan contoh-contoh istighfar yang diajar oleh Rasulullah SAW. Antaranya, kerana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfar. Rasulullah menyebut dalam istighfarnya, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu minni wa a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. So, ini antara istighfar yang ma'thur. Kalau kita lihat dari segi maknanya, kan, wahai Allah, ampunkanlah dosa, ampunkanlahku segala kesilapanku, segala kejahilanku, segala perkara-perkara yang melampau yang dilakukan. Juga dimohon istighfar, pengampunan daripada kata-kata, sama ada kata-kata yang benar ataupun yang berseloroh, kesilapan yang kelakuan yang dilakukan secara tersilap ataupun secara sengaja, apa yang telah lampau dilakukan, apa yang akan didatangkan ataupun yang akan dilakukan kemudian, dan apa yang disembunyikan, apa yang dizahirkan. So, semuanya pastinya semua ini tak terlibat dengan Rasulullah, kan? Maknanya apa kita tahu bahawa Rasulullah maksum, kan, terjaga, maknanya perkara-perkara yang dilakukan itu tidak akan melibatkan perkara-perkara ini. So, ini lebih kepada untuk mengajar kita apa yang sepatut kita fikirkan bila kita beristighfar, kan. Kadang-kadang kita buat silap, kadang-kadang kita jahil, kan, kita tak tahu, lalu kita buat sesuatu yang tak sepatutnya kita lakukan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang melampaui batas, kan. Kadang-kadang dalam percakapan kita, dalam gurauan kita, ada perkara-perkara yang boleh yang silap, kan. Ada yang kita lakukan secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan yang kita tak sedar, kita melakukan dosa dan kesalahan. So, ini antara perkara-perkara yang dalam hadis ini menuntut kita beri perhatian supaya nanti setiap perkara yang kita lakukan, kita ingat tentang kemungkinan silap, kemungkinan kesilapan yang mungkin berlaku dalam ini. Dan bila kita membaca istighfar macam ni, dia merangkumi ke semua itu. Sebuah hadis lagi yang diriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yadnamu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah azza wa jalla illa ghafarallahu lahu. Mana-mana hamba yang melakukan dosa, lalu dia sedar dan dia bersuci dan dia solat 2 rakaat kemudian beristighfar, Allah akan ampun baginya segala dosanya. Dan seterusnya Abu Bakar menyebut Nabi menyebut Al-Quran tu, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum. Dan ini yang disebut sebelum ni, sifat umat Islam itu, sifat orang yang beriman itu, bila dia melakukan kesilapan, dia akan sedar. Dan apabila dia sedar, dia mengambil
tindakan yang benar, yang terus, dengan terus beristighfar kepada Allah Taala. Kan? So ini suatu yang memang lumrah, sebab kita macam tadi lah, kita tak maksum. So jadi kita sememangnya akan terdedah kepada silap. So bila kita sedar tentang kesilapan kita, terus kembali kepada Allah dan beristighfar padanya. Waruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal mu'mina idza adnaba dhanban kana nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu minha wa in zadat hatta ta'lu qalbahu fa dhalika ranun alladhi dzakarahu Allah ta'ala wa jalla fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW menyebut, berkata, sesungguhnya seorang mukmin itu apabila dia melakukan dosa, maka akan wujud satu titik hitam dalam hatinya. Kemudian fa in taba, jika dia bertaubat dan beristighfar, maka titik hitam itu akan dihilangkan daripada hatinya. Tapi kalau dia tak bertaubat, titik hitam itu bertambah dan bertambah, fa in zadat hatta ta'alwa, sehinggalah dia meliputi hati itu, kelam dilitupi oleh noktah-noktah hitam hasil daripada dosa yang dilakukan itu. Ketika itulah hati orang itu yang menjadi apa yang disebut sebagai ran, kan, sebagai yang hati yang tertutup, kan, berdasarkan Al-Quran, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun, kan, hati mereka itu dilitupi titik-titik ataupun dosa dengan apa yang mereka lakukan. So, kita jangan tangguh apabila berlaku atau bila kita sedar tentang sebarang kesilapan kecil ataupun besar, terus beristighfar, kan, supaya nanti titik-titik hitam yang bakal wujud dalam hati kita, ekoran daripada dosa yang kita lakukan itu dapat dihilangkan dengan segera dan tidak melekat dan terus menebal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebut, Inna Allah subhanahu la yarfa'u darajata lil 'abdi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu azza wa jalla bi istighfari waladika laka. Ini menarik hadis ini, kan. Abi Hurairah menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah mengangkat darjat hamba, mengangkat darjat seorang hamba di dalam syurga, kan. So dalam syurga nanti tiba-tiba seorang hamba Allah itu diangkat darjat dia. So dia pelik, kan, kenapa darjat ni diangkat. Fayaqulu ya Rab, maka dia bertanya Allah SWT, ya Rab, anna li hadha, apakah yang melayakkan aku sehingga aku diangkat darjat aku sekian. Fayaqulu azza wa jalla bi istighfari waladika laka, ini adalah kerana istighfar anak engkau kepada engkau, kan. So hadis ini menunjukkan bahawa istighfar kita kepada kedua ibu bapa kita, kepada keluarga kita, ada kesan dia, kan. So di samping kita beristighfar untuk diri kita, kita beristighfarkan juga untuk kedua ibu bapa kita, insya-Allah dengan izin Allah kesannya akan dapat dikecapi oleh kedua ibu bapa kita, insya-Allah. So itu antara kelebihan-kelebihan zikir, dan insya-Allah kita akan sambung nanti dalam pertemuan yang lepas, akan datang beberapa hadis lagi yang menarik untuk kita lihat dan fungsikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya